mahkamah pun sama juga. Kalau kita tengok mahkamah Pulau Pinang lain sikit. Mahkamah di Melaka, mahkamah di Singapura lain lah kan. Mahkamah di mahkamah syariah ke ataupun mahkamah sivil pun begitu. Mahkamah di negeri Melayu Sekutu lain sikit. Mahkamah di negeri guna sama lain sikit. Tengok. Okey, 5 buah negeri tadi. Campur tangan Inggeris secara rasmi bermula di Kelantan selepas perjanjian Bangkok ataupun perjanjian British Siam. Jadi di Kelantan berlakunya perjanjian Bangkok, maka di situlah secara rasmi bermulanya negeri-negeri Melayu bersekutu masuk ataupun pengisytiharan. Setelah beberapa kali dibujuk, Kelantan menerima penasihat Inggeris pada 1910. Agak lambat sikit lah. Di negeri Melayu tidak bersekutu ni lambat sikit lah sebab dia orang nak masuk secara awalnya nak menjajah seperti mana negeri-negeri Melayu sekutu payah. Negeri-negeri ni 5 buah ni agak kuat sikit kan. Sebab kita tengok lah macam Kelantan, Terengganu, kesan-kesan pun sekarang lah macam cuti Johor. Johor dah kembali dah kepada asal. Asal Johor macam kita juga. Kedah kan. Perlis tahu, Perlis macam mana. Tapi Kedah, Terengganu, Kelantan kan. Johor, kita mana Jumaat cuti. Kan. Ahad kerja. Jadi itulah kesan-kesan dia. Itu kesan-kesan kecil. Kesan-kesan yang besar tu banyak lah kan. Okey, jadi penasihat Inggeris. Okey, Johor. Okey, telah lama berada di bawah pengaruh Inggeris kerana kedudukan Johor bersebelahan dengan Singapura. Johor memang lama dah. Sebab dia nak target lama dah. Masa berada di Singapura lagi, di Johor ni dia target dia nak ambil. Kan, dia nak ambil. Okey, dan menerima penasihat Inggeris pada 1914, 4 tahun selepas Kelantan. Dan setelah itu Terengganu menerima penasihat Inggeris pada 1919 serta menyediakan tempat kediaman kepada penasihat tidak masuk campur urusan agama Islam. Di Terengganu dia bagi juga masuk pada 1919 tapi dia kata jangan kacau urusan agama Islam. Sebab itulah kita nampak di Kelantan pun kemungkinan besar begitu juga konsep dia. Dia kata jangan campur. Sebab tu kita tengok sekarang ni pun agama Islam, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, kan, Johor dia kuat sikit lah. Dia agak kuat sikit. Bukan negeri lain tak kuat Islam dia, tapi kesan-kesan tu. Okey, dan seterusnya Kedah menerima penasihat pada 1923 dan Perlis menerima penasihat pada 1930. Dan yang terakhir Perlis lah. Okey. Okey, seterusnya Inggeris memberi jaminan tidak masuk campur urusan adat dan hukum syarak. Dia kata negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini dia boleh masuk letak residen pun tak apa dah, tapi tak masuk hukum syarak dan hukum adat. Tapi bukti menunjukkan ada juga berlaku campur tangan. Tapi ada sebenarnya Inggeris ni bukan bagus, bukan baik. Dia cakap je lebih. Tapi tak seperti Jepun kan. Contohnya menyekat dan mengambil alih kuasa kadi dalam urusan melibatkan perkahwinan, perceraian dan pelanggaran hukum agama. Dan banyak jugalah peruntukan, kalau baca buku banyak lagi lah dalam buku Zaini Nasiha itu banyak lagi yang dikatakan yang cara mereka menyekat dan mengambil alih kuasa kadi ataupun kuasa hakim ataupun kuasa orang Melayu pada masa itu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga masuk campur dalam urusan gaji dan kenaikan pangkat qadi. Jadi qadi nak naik pangkat pun kena ikut dia. Nak naik gaji pun kena ikut dia. Maknanya masuk campur lah tu. Dulu dia kata tak masuk campur tapi dah lama dah dia masuk, dia berani lah kan. Okey, negeri Melayu tidak bersekutu berbeza dengan negeri Melayu bersekutu dan negeri Islam. Maka kerana apa? Kerana ditakbir oleh raja yang berdaulat dan bebas. Sebab itulah kita kata negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu ini raja-raja kita agak lebih bebas buat keputusan berbanding dengan negeri Melayu tidak bersekutu walaupun ada raja, walaupun ada sultan. Okey, itu beza dia. Nanti kita tengok dalam skop itu. Dan namun sebenarnya majlis negeri yang diketuai oleh raja berada di bawah penunjuk Inggeris. Tapi sebenarnya kalau nak kesimpulan secara umumnya masih lagi di bawah Inggeris. Okey. Okey, dan kita tengok Sabah dan Sarawak. Okey, tengok Sabah Sarawak sikit. Okey, Sabah sejak abad ke-15 sebahagian Sabah terletak di bawah naungan Kesultanan Brunei. Kita ingat sebab itulah sekarang ni Sabah ni pernah dengar tak sikit-sikit Brunei nak ambil sikit-sikit nak tutup Sulu, kerajaan Sulu nak menuntut hak dia kononnya sebab sebahagian besar dulu Sabah Sarawak tidak. Okey, 1888 Sultan Brunei membuat penyerahan Sabah dan Brunei kepada Inggeris. Kan? Jadi pada masa dulu jadi Sultan Brunei
Sabah di bawah Kesultanan Sulu. Sulu tu Filipina. Dia dekat hujung dia. Jadi pada masa itu memanglah dia kata hak dia. Jadi dia pada masa 888 Sultan Brunei membuat penyerahan Sabah kepada Brunei kepada Inggeris. Okey. Dan 1882 syarikat Borneo Utara British telah ditubuhkan secara piagam diraja tetapi kuasa mutlak masih di bawah Sultan Brunei. Jadi sebab itulah kita tengok Sultan Brunei ni daripada dulu sampai sekarang pun kuasa dia agak kuat walaupun negara dia tu kecil kan. Walaupun Sabah dan Brunei belum diserahkan secara rasmi tapi piagam diraja telah memberi kuasa kepada syarikat Borneo Utara British menggubah dan menguatkuasakan undang-undang. Jadi pakai juga. Sebab tu ada James Brooke di Sabah dan Sarawak kan. Dan sebahagian undang-undangnya yang dilaksanakan diambil dari negeri Melayu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Diambil juga. Okay. Sarawak asalnya ialah sebahagian wilayah Kesultanan Brunei. Sarawak ni pun asal Kesultanan Brunei. Okey, 1836 berlaku pemberontakan iaitu Pangeran Muda Hashim dihantar oleh Sultan Brunei pada 1837 tetapi gagal menyelesaikan. Jadi maka pada masa itu jatuhlah James Brooke tadi. Ni James Brooke tak tahulah panggil Brooke ni sebab nama dia ataupun memang wajah dia seakan-akan Brooke ke macam mana. Berjaya menyelesaikan 1841 Pangeran Muda Hashim melantik James Brooke sebagai raja di Sarawak. Beliau memerintah sehingga tahun 1868. Sebab itulah kita di Sabah dan Sarawak pun tidak ada sultan. Sebab pada masa itu mereka ni bijak, dia latih raja tu. Dia tak latih residen, dia latih raja. Walaupun seketika ke, sekejap ke, tapi tetap dia ada pelantikan dia, istilah dia sebagai raja di Sabah dan Sarawak. Sebab tu nampak kita tengok kan, kita tengok dia tidak ada sultan dan raja ataupun dia ada hanya dia yang dipertua seperti Pulau Pinang dan Melaka. Beliau memerintah sehingga 1868 dan 1888 berlaku perjanjian antara Inggeris dengan Sir Charles Anthony Brooke. Sarawak secara rasmi diletakkan di bawah Inggeris. Jadi pada masa itu dia berbincang macam mana nak letak Sarawak ni di bawah Inggeris tu, di bawah kerajaan macam mana ataupun nak buat sistem beraja. Dan undang-undang demi undang-undang dibentuk oleh kerajaan Inggeris iaitu pada 1982 28 iaitu Law of Sarawak Ordinance. Okey, di Sarawak ada Law of Sarawak Ordinance. Dan pada 1949, Sarawak Application of Law Ordinance mengandungi Common Law England beberapa undang-undang Inggeris. Jadi Inggeris ini, dia masuk di Sarawak, dia nampak Sarawak dengan Sabah ini sebab dulu di bawah Brunei, bukan di bawah Tanah Melayu, bukan di bawah Semenanjung kan. Jadi apabila dia tengok di bawah Brunei, Brunei ni kira berasing daripada Semenanjung. So dia boleh letakkan satu kuasa dia lah tersendiri. Maka dia nak jajah itu lebih mudah lah sikit. Kan? Okay. Habis. Okay, habis lah. Ni. Okay. Ada soalan Ada soalan tak? Oh, Sulsabiah. Left dah. Sulsabilah. Okay, kata ada apa-apa. Okay, kita ni lah. Kita hentikan dulu hari ni. So, siapa dia yang boleh screenshot sekejap ni? Screenshot dulu sekali. Lepas tu, lepas screenshot bagi tahu kita ni lah. Kita berpisah untuk hari ni. Dan insyaAllah yang video tu simpan, Sofia simpan dan screenshot gambar tu pun simpan dulu. Okay. Dan apa-apa benda, kalau ada masalah apa-apa nanti kita check dekat Telegram lah. Okay. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa, saya minta maaf banyak-banyak lah teknikal pada hari ini berkait dengan webback. Nanti insyaAllah hari kami ni saya cubalah selesaikanlah sebelum hari kami. Dan kalau tidak apa-apa, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.